ada 7. Ya, alhamdulillah. Okey, baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat semula. Yang kamu yang join tadi semua ada ni kan? Ada lagi tak yang dengar kawan-kawan kata tak boleh masuk? Tak ada kau. Tak ada. Boleh sudah. Tak boleh kau. Itulah cikgu pun tak pastilah kenapa benda-benda ni. Belajar jugalah. Belajar daripada dulu tak ada okey, cuma bila dia record ni dia jadi macam tu pula. Kenapa? Okey, cikgu nak ambil kehadiran dulu sebelum cikgu terlupa ya. Untuk hari ni. Okey, 4 sinar. 16, 7. Okey, Izmi, cikgu yang ada nama ni cikgu tulis. Judin, Naufal ya. Mirza, Fatah. Ni siapa lagi ya? Tak ada nama yang cikgu tak tahu nama. Arash ya? Zunur Arash ya? Zunur Arash. Irfan Najwan you. Okey lagi? Siapa lagi? Tolong sebut nama. Irfan Najwan. Yang tak tahu namanya. Namanya nama orang lain. Irfan Najwan. Boleh tolong sebutkan nama? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cikgu baru dapat 7. 3 lah. Tak tahu siapa. Nafis. Naim. Nafis. Irfan. Naim, cikgu Naim. Lagi 2. Siapa nama? Irfan Najwan. Irfan Najwan. Sebut jap. Siapa? Irfan Najwan. Siapa? Irfan. Najwan. Irfan Najwan. Irfan ya. Okey, seorang lagi. Naim. Irfan Najwan. Naim. Lagi seorang. Ikmal. Lagi Ikmal ya? Ikmal Haikal. Betul ya? Ikmal ya? Ikmal Haikal. Lagi seorang tak ada? Siapa ni? Mirza. Naim. Cikgu sebut nama. Izmi, Naim, Izzuddin, Naufal, Mirza, Fatah, Guna Arash, Nafis, Irfan. Mirza. Siapa? Tak dengar? Ikmal. Mirza. Ikmal Haikal. Ikmal Haikal dah. Ikmal Haikal. Mirza. Dah. Mirza dah yo. Dah. Okey. Ada apa ni? Ni ada nama Amirul Ashraf ni. Ya. Betul? Aiman Haikal. Mirza dah ada. Izmi, Naim, Izzuddin, Naufal, Mirza, Fatah, Zunur Arash, Nafis, Irfan Najwan, Ikmal Haikal, Amirul Ashraf. Okey. Mirza dah ada. Aiman Haikal tak ada. Setiap kelas ni cikgu tulis jugalah sebagai rekod cikgu kan. Berapa orang yang attend. Okey, cikgu bagi yang baru dapat join ya. Cikgu kita sedang membincangkan. Mereka ada. Cikgu sedang membincangkan tentang tajuk pertukaran gas dalam manusia. Pertukaran gas dalam manusia ya. Okey. Doakan juga ya abang-abang kamu sedang periksa paper biologi sekarang ni di Dewan. Diorang yang balik sini ada periksa tengah tahun. Kamu nanti tak tahulah periksa apa lagi. Selamat kembali ke sekolah ya minggu depan. InsyaAllah. Siapa ni? Azam ya. Azam. Okay, kita semua buku teks muka surat 136. Okay. Pertama sekali cikgu tadi dah terangkan dah sikit. Cikgu ulang balik sikit lagi.
Gunakan ni. Gunakan. Okey, cikgu gunakan nama rajah ni. Minggu lepas walaupun tak ada habis, kita sepatutnya dah bincangkanlah sikit bagaimana proses pertukaran pernafasan pada manusia. Jadi oksigen dia akan masuk melalui rongga mulut, terus turun melalui trakea, kemudian dari trakea bercabang ke peparu yang dinamakan bronkus, ya, struktur bronkus ni. Kemudian di hujung bronkus ni adanya alveolus. Okay, alveolus ni kita dah bincangkan minggu lepas. Struktur ni lah struktur alveolus, ya. Alveolus dia macam mana kata, dia kapas kalau tengok. Struktur ni nampak macam dia berbiji-biji macam ni, ya. Tapi sebenarnya memanglah kecil. Kecil. Dan ini adalah kalau yang kita besarkan satu struktur alveolus yang kita besarkan, dia mempunyai ciri di mana dia senipis-nipis je daripada satu lapisan sel saja. Ni dia bincang minggu lepas. Kenapa perlunya ada, kenapa nipis? Supaya memudahkan proses pertukaran gas. Di mana oksigen akan meresap masuk ke dalam kapilari darah, kat sini kapilari darah, dan karbon dioksida hasil daripada respirasi sel akan masuk balik ke dalam alveolus. Dan bila dia masuk dalam alveolus, terusnya dia akan keluar balik melalui bronkus, ya, bronkus, trakea dan keluar melalui hembusan nafas melalui rongga mulut kita. Cikgu. Terkeluar dah ke? Cikgu slow connection. Start. Aduh, susah tu. Cikgu. Sekat. Ini habis Jawab. dulu. Jawab. Aduh, Zahid. Zahid tidur. Zamir senyap. Zahid dengan Azam budak. Azhar Oh, kat mana? Zamir senyap. Okey, Senyap. okey. Azhar. Record. Zamir senyap. Azhar tu kat mana? Dia dah record. Ya, Azam. Sonok dia sedang. Terkeluar dah. Waduh. Jawab. Tunjuk buku sikit ni. Jawab. Diam, Azam diam. Jawab. Lek Azhar tak boleh. Din, aku rindu Din. Lek Arash lek. Din kepuk. Okey Azam. Okey Azam. Oh, dia bercakap. Oh, cikgu. Dengarlah. Cikgu kami. Cikgu start juga. Okey lah. Ada ke? Oh, dia cikgu start je. Okey. Okey, dia macam ni. Internet ni. Masalah minggu depan insyaAllah kita jumpa muka dah insyaAllah. Ya. Jadi kita gunakan perkataan tekanan separa karbon dioksida dan tekanan separa oksigen. Ingat ya, sebab ini istilah, jadi kamu tak boleh gunakan perkataan tekanan oksigen atau tekanan karbon dioksida sahaja. Jadi tekanan digunakan istilah tekanan separa oksigen dan juga tekanan separa karbon dioksida. Jadi sebenarnya dalam
dalam atmosfera ada berapa peratus tekanan oksigen ni? Komposisi oksigen ada berapa peratus? Siapa ingat? 21. Belajar sains. Berapa peratus? 21. Okey, bagus. 21% ya. 21%. Jadi tekanan separuh oksigen kita dapat melalui 0.21%. 21% tu kamu convert kepada 0.21 kan, 21% jadi 0.21. Kamu darabkan dengan 760. Kamu darab 760, kamu akan dapat tekanan separuh oksigen tu dapatlah lebih kurang, ada kalkulator tak? Kamu akan dapat lebih kurang, siapa yang ada kalkulator tu ni? 0.21 darab 760 dapat berapa? Ni cikgu cerita ni tadi, cikgu nak terangkan pada kamu apa benda tekanan separa tu ya. Dalam buku kamu dia tak terang tekanan separa tu apa. Dapat apa? 159.6. Okey, tengok ni ya. Tekanan berapa? 159.6. 159.6. Okey, okey betul-betul. Baik, tekanan atmosfera 700 milimeter Hg ni mercury ya, dia ambil. Jadi ini tekanan atmosfera kita pada aras laut. Okey, disebabkan kita ada oksigen 21%, jadi kita convert jadikan dia sebagai dalam bentuk peratus jadi 0.21. 0.21 darab dengan 760. Ni tadi dapat berapa tadi? 159 point berapalah ada kan? 159 point. Ataupun kita dekatkan kepada, kita bundakan dia jadi 160 mm mercury. Jadi inilah yang kita panggil tekanan separa oksigen. Bukan tekanan oksigen, tekanan separa oksigen. Maksudnya dalam atmosfera kita ni kan, berapa yang Hello. Osak. Masak juga. Apa ah? Cikgu. Hello, cikgu. Alah, purek dah. Oi dah. Lagi melek. Saya nak pergi ke dia? Bibe. Aku tu kepuk. Ni buku bibe. Kepuk. Rasa kepuk. Sikit dah sedap kepuk. Dah gemuk dah bibe. Bibi. Sikit dah sedap kepuk perotok. Bibe. Gemuk. Kejap musim. Bulu tangan masuk rakit. Gemuk. Dia member. Astaga.
Bola. Halo. Cikgu. Halo. Karya-karya semua tentang makanan tradisional orang Pahang iaitu asam romi. Jadi asam romi merupakan makanan Yeay. kita cari-cari di mana Sudah. Syata. Tak, apa benda ni? Apa lah? Suara macam Okey, kalau lalu awal keluar Azman. ini. Apa dia? Okey, dia dah 4S. 4S. Okey, yang tadi tu tekanan separa tu, kenapa kita panggil tekanan separa? Cikgu harap kau faham sebab dalam atmosfera kita sebenarnya kita banyak komponen gas-gas lain seperti nitrogen, oksigen, kemudian ada karbon dioksida kan. Okey, karbon dioksida ni adalah 3 komponen utama dalam atmosfera kita. Jadi maksud tekanan separa oksigen tu tekanan yang hanya yang disebabkan oleh gas oksigen. Itu dipanggil tekanan separa oksigen. Jadi bila dia cerita tentang tekanan separa oksigen, kita tahu bahawa dalam peparu ni, dalam peparu, darah yang memasuki peparu dia mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi. Kenapa tekanan karbon dioksida tinggi? Kenapa masuk peparu tekanan karbon dioksida dia tinggi? Tekanan separa karbon dioksida tu tinggi. Sebab apa? Boleh seorang jawab kenapa? Sebab apa tekanan separa karbon dioksida tinggi bila dia masuk ke peparu? Hai Pak Zina. Nak tanya kau. Kenapa? Nak tanya Zuna Arash. Zuna Arash. Kenapa bila dia masuk dalam peparu kenapakah tekanan separa karbon dioksida tinggi? Atau orang lain nak turun jawab pun boleh, tak ada masalah. Janganlah senyap je. Cikgu. Kenapa? Okey. Sebab untuk berlaku resapan ni. Untuk berlaku resapan tak berapa tepat. Sebab Sekarang ni soalan cikgu, kenapa bila sampai ke peparu tekanan separa karbon dioksida tu tinggi? Sebab tak banyak oksigen. Yelah sebetulnya tak banyak oksigen. Tapi apa yang berlaku sebelum dia masuk ke peparu tu? Apa yang berlaku? Proses respirasi sel. Respirasi sel menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. Maksudnya bila sel-sel, ialah seluruh badan kita ni melakukan respirasi sel kan. Jadi gas ni tadi, gas respirasi sel menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida akan meresap masuk dalam kapilari darah dan seterusnya dia akan pergi ke peparu. Di peparu lah berlakunya proses pertukaran gas. Pertukaran gas maksudnya karbon dioksida tu dia akan masuk balik dalam alveolus dan oksigen yang disedut masuk melalui mulut, trakea, bronkus dan seterusnya ke alveolus akan masuk balik. Oksigen tadi akan masuk ke dalam kapilari darah macam cikgu tunjukkan tadi. Ya. Jadi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi berbanding udara dalam alveolus. Jadi ini pun kamu kena buat bandingan macam cikgu kata hipotonik itu, hyper, kita kena banding. Jadi bila jawab soalan, kamu katakan darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi
berbanding udara dalam alveolus. Okay, cikgu ambil balik tadi. Nak menjawab memang kadang-kadang kamu faham, nak jawab tu tahu, tapi bila jawab ni nak guna ayat ya. Nak guna ayat. Dia kena ada bandingan ya. Ni. Jadi bila sampai sini tekanan separa karbon dioksida bila ni bagi kapilari darah tekanan separa karbon dioksida ni adalah lebih tinggi berbanding dengan tekanan separa di dalam alveolus, berbanding dengan alveolus. Maksudnya karbon dioksida tinggi kat sini kapilari darah, dia inilah yang menyebabkan karbon dioksida meresap keluar dari kapilari peparu ke dalam alveolus. Bila jawab soalan kita kena tunjukkan kenapa dia meresap tu. Dia meresap keluar daripada kapilari masuk dalam alveolus. Sebab apa? Barulah dapat markah. Selalunya kamu jawab dia meresap. Satu lagi, jangan guna perkataan lain selain daripada meresap. Sebab proses tu adalah proses resapan. Prosesnya adalah proses resapan. Bila proses resapan, ia guna perkataan resapan, meresap. Barulah menunjukkan itu adalah proses resapan. Okey, itu adalah tekanan separa karbon dioksida. Okey, apa pula terjadi tekanan separa oksigen? Tekanan separa oksigen di alveolus, dalam alveolus tu lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen di dalam kapilari darah. Baik, sekarang ni kita kena faham juga bahawasanya dalam dalam kes ni bukan bermaksud dalam kapilari darah ni langsung tak ada gas oksigen, tapi dia kena bandingkan tekanan separa oksigen dalam alveolus lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. Jadi inilah yang menyebabkan oksigen meresap ke dalam kapilari darah daripada alveolus. Itu baru cara kamu jawab untuk dapat markah. Kalau tak dapat markah, kalau jawapan kamu lain daripada itu, memang tak dapat markah. Kat sini pun dapat 2 poin dah sini. Kita bandingkan tekanan separa oksigen dengan tekanan separa karbon dioksida. Ya. Tu sebenarnya biologi ni sebenarnya dia susah tu nak kata, memanglah susah, mana-mana subjek pun susah kan. Tapi bila kamu jawab tak mengikut cara yang sebenarnya, itulah yang selalunya kamu macam buat karangan lah. Macam buat karangan, kamu ingat macam buat karangan bahasa Melayu kan. Cakap buat panjang-panjang tapi tak ada point. Tak ada point, tak adalah, tak ada markah lah. Okay, itu dari segi tekanan separa. Ada nak tanya tak setakat ni? Tidur ke apa ni? Tak tidur nak balik sekolah ni? Sedih pula balik sekolah? Tak ada. Tak ada, seronok balik sekolah ke sedih? Seronok ego. Seronok, ya Allah, bagusnya nak buat cikgu. Nak jumpa Din cikgu. Nak pun jumpa siapa? Din. Izudin, kenapa Izudin? Pada Aduh, seronok lah. Dah 4 bulan cuti weh. Seronok nak sekolah. Okey, jadi darah yang masuk ke dalam paru tu kita katakan dia melalui arteri pulmonari Arteri pulmonari itu adalah salur darah lah, nama salur darah tu adalah arteri pulmonari. Okey, cikgu letak sekian. Dan kamu akan jumpa dengan lebih lanjut lagi nanti arteri pulmonari, vena pulmonari ni semasa belajar bahagian jantung nanti. Kita akan jumpa sekali lagi. Dia masuk ke paru melalui arteri pulmonari dan yang mempunyai tekanan oksigen yang rendah dan tekanan separa karbon dioksida yang tinggi. Cikgu kata tadi, kenapa rendah kena tinggi dah cikgu terangkan. Okey, habis tu. Habis dah kot. Okey, respirasi sel pula. Respirasi sel membebaskan karbon dioksida, jadi apabila dia membebaskan karbon dioksida, jadi tekanan separa karbon dioksida dalam sel adalah lebih tinggi daripada tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari tisu. Jadi karbon dioksida meresap keluar daripada sel masuk ke dalam kapilari tisu dan diangkut kembali ke peparu.
Jadi sebagai kesimpulannya sebenarnya semua darah kita akan melalui jantung dan itu akan pergi ke paru. Mesti ya. Setiap darah ni, setiap sel darah kita dia akan pergi ke jantung, dari jantung dia akan pam pergi ke paru. Itulah fungsi jantung kita mengepam darah supaya darah kita semua akan dapat oksigen semasa dia pergi ke paru. Okey, sampai situ. Okey ke? Nak tanya apa-apa? Semua okey? Kalau semua okey, cikgu teruskan macam mana karbon dioksida diangkut dalam sistem peredaran darah. Okey. Okey, sebenarnya ya, cikgu terus pergi kepada topik yang seterusnya. Sebelah tu pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah. Okey. Karbon dioksida ni diangkut dalam sistem peredaran darah melalui 3 cara. 3 cara tahu. 3 cara. Pertama sekali dalam bentuk ion bikarbonat. Jadi karbon dioksida ni bukan jangan kamu anggap dia boleh dimasuk dalam darah dia bentuk gas ya, tak, bukan dia bentuk gas. Dia hanya meresap saja melalui dinding alveolus, tapi bila sampai kepada darah, bila dia dah masuk dalam darah, 3 cara utama, 3 cara. Yang paling utama adalah dalam bentuk ion bikarbonat, HCO3, dan ion dia punya ni negatif ya, maksudnya dia ada satu lebih ion negatif. Okey. Kemudian 23% karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin berbentuk karbaminohemoglobin. Yang ni mungkin kamu tak pernah dengar kot, sebab kita tahu bahawa kalau oksigen bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin kan. Tapi sebenarnya karbon dioksida pun boleh bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Tetapi ini bukan cara utama ya, ini cara yang kedua. Yang kedua lah. Cara yang pertama sekali yang paling banyak adalah bentuk ion bikarbonat. Dan yang paling sedikit karbon dioksida diangkut dalam bentuk asid karbonik. Ni kena ingat ni 3 cara ni. Okey, seterusnya macam mana pengangkutan karbon dioksida dari sel badan ke kapilari tisu? Okey. Caranya yang pertama, karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel badan berpadu dengan air dalam eritrosit membentuk asid karbonik. Itu cara macam mana dia diangkut daripada sel badan ke kapilari tisu ya. Kemudian enzim karbonik anhydrase dalam eritrosit memungkinkan tindak balas ini. Dia mempercepatkanlah tindak balas ni. Jadi asid karbonik H2CO3 kemudian terurai kepada ion bikarbonat dan ion hidrogen. Jadi kemudian HCO3 ni iaitu ion bikarbonat ni meresap ke dalam plasma dan diangkut ke paru. Jadi karbon dioksida ni akan diangkut semula ke paru ni. Diangkut ke paru ni dalam bentuk ion bikarbonat. Itu cara yang pertama. Kemudian macam mana pula dari kapilari paru ke alveolus? Okey, kita lihat seterusnya. Setibanya di kapilari paru, ion bikarbonat dalam plasma darah meresap ke dalam eritrosit. Kemudian ion bikarbonat bergabung dengan ion hidrogen semula membentuk ion karbonik. Seterusnya asid karbonik kemudiannya terurai menjadi karbon dioksida dan air. Jadi karbon dioksida meresap masuk melalui kapilari paru ke dalam alveolus. Baik, cara yang kedua ni nak menunjukkan kepada kita bahawa daripada ion bikarbonat ni macam mana dia tukar balik kepada apa? Kepada karbon dioksida. Ya, tengok ni. Ni maksudnya daripada ion bikarbonat ya. Bikarbonat, itulah step-stepnya. Macam mana dia tukar balik jadi karbon dioksida. Tu stepnya. Tibanya di paru, kamu kena ingatlah benda-benda tu. Apa terjadi, ion bikarbonat dan meresap ke dalam eritrosit, ion bikarbonat bergabung dengan ion hidrogen semula membentuk asid karbonik, kemudian asid karbonik kemudian terurai kepada karbon dioksida dan air.
Last sekali dia jadi karbon dioksida campur air. Karbon dioksida ni lah yang akan meresap masuk ke dalam apa? Dalam apa? Dalam alveolus dan disingkirkan semasa proses hembusan nafas. Jadinya karbon dioksida ni tadi masuk dalam alveolus dan kita akan singkirkan melalui proses hembusan nafas. Gitulah kisahnya bagaimana karbon dioksida ni dibawa di dalam darah kita, ya, dalam sistem peredaran darah. Okey, kalau oksigen, dia tak ada sebut ya oksigen kat sini, tapi sebenarnya kalau oksigen dia bergabung dengan oksigen, apa jadi pada oksigen? Oksigen bergabung dengan hemoglobin membentuk hemoglobin. Macam tu. Dia bentuk hemoglobin. Ini cara oksigen diedar dalam sistem peredaran darah. Okey, baik. Okey, itu cara. Okey, habislah tentang tu. Nak tanya apa-apa kah? So hari ni cikgu akan stopkan awal sikit, lebih kurang 9 suku macam tu. Cikgu akan stop lah insyaAllah sebab cikgu ada mesyuarat pukul 10. Ada nak tanya ke? Nak bincang? Kalau tak ada nak bincang, kita buat dalam buku ni. Ni, buku nilam ni. Make sure yang minggu lepas kamu buat ya, siapa yang dah masuk tadi cikgu dah beritahu dah. Semua kena buat sampai muka surat 98 belah atas tu. Hari ni kita bincang ini. Muka surat 98 yang bawah sampai muka surat 99. Okay, kalau kamu tak ada apa-apa nak tanya cikgu kita akan buat buku ni bersama-sama. Semua ada buku nilam? Ada ya? Bersama? Ada ke semua ni? Jawablah cikgu tanya. Ada tak buku Saya kat nilam? luar cikgu. Pada Azam, kamu mana? Pergi sarapan ni ke? Breakfast? Yang tak ada tu kamu ni lah. Nak share apa? Nanti baliklah buat. Yang lain? Cuba buka buku nilam. Nanti saya Buka buat. buku nilam. Azam, kamu catat sikit ya. Buat reminder sikit dalam handphone kamu tu. Muka surat berapa? Muka surat 98. Okay, sekarang semua buat muka surat 98 dengan 99. Paksa buat. Kalau buat, tulis je kat mana. Tulis dalam tempat kosong tu, senang je. Cikgu nak cek tadi. Kau tulis tu ya? Semua buat tu ya? Cek tadi je.
Dah. Dah. Sorry. Bila dia lost dia off mic sorry. Baik, sekarang ni kita pergi ke muka surat 98. Okay, muka surat 98, kamu tolong bacakan jawapan. Soal ayat yang pertama, ayat yang kedua. Okay, Cikgu minta Mirza tolong bacakan, Mirza. Dua ayat tu. Ada Cikgu yang mana? Yang tu Yang- pula perkataan oksigen apa, tempat kosong. Dalam Oksigen lapisan. meresap dalam lapisan lembapan pada permukaan alveolus. Oksigen meresap dalam lapisan. Baik, kalau guna kita lihat ayat tu sebenarnya dia tak sesuai guna meresap ya. Memang sebenarnya memang betul lah oksigen meresap, tapi ayat dia tu dia guna dalam lapisan lembapan. Dalam lapisan lembapan maksudnya oksigen tu dia dah bila dia meresap dia akan melarut. Lebih sesuai guna perkataan melarut kat situ ya. Jadi ayat tempat kosong yang pertama tu tulis melarut bukan meresap ya. Sebab apa? Kenapa tulis melarut? Dalam lapisan lembapan. Itu dia punya keyword dia. Okey, ayat yang kedua Niza, tekanan separuh oksigen. Tekanan separuh oksigen di dalam alveolus adalah lebih rendah. Betul ke? Dia lebih rendah berbanding. Teruskan habiskan. Rendah berbanding di dalam kapilari darah. Oleh itu, oksigen meresap melalui membran dari alveolus ke dalam kapilari darah secara resapan ringkas. Cikgu nak tanya orang lain. Ada betul ke yang Mirza beritahu ni? Lebih rendah ke lebih tinggi? Lebih tinggi. Tekanan separuh oksigen lebih tinggi Mirza, bukan lebih rendah. Dalam alveolus lebih tinggi lah sebab kan oksigen tu masuk melalui mulut. Lepas tu pergi trakea kan, pergi ke last kali pergi alveolus, jadi tekanan separuh oksigen dia lebih tinggi. Mirza betul kan? Yang lain tolong tulis lebih tinggi. Oleh itu oksigen meresap. Baru tu dia bukan tak meresap. Yang kedua tadi betul lah meresap. Okey, ayat yang seterusnya muka surat 99. Yang dalam aliran darah tu. Ni yang juga tadi. Oksigen meresap dalam sel darah bergabung dengan apa, membentuk apa. Baru Ustaz cikgu cakap. Minta Nafis Irfan. Nafis Irfan. Belum berikan jawapan? Dalam aliran darah, oksigen meresap ke dalam sel darah merah dan bergabung dengan hemoglobin. Okey, bagus, betul. Hemoglobin membentuk oksihemoglobin. okey, oksihemoglobin. Pastikan ejaan betul. Oksihemoglobin tu dia satu perkataan ya. Oksihemoglobin. Ni. Oksihemoglobin. Tu dia berkaitan jenis oksihemoglobin. Satu perkataan. Okey, seterusnya. Ayat yang seterusnya, tekanan separa karbon dioksida. Okey, minta pula, cikgu minta Fatah tolong. Berikan jawapan. Tekanan separa karbon dioksida lebih tinggi di dalam kapilari darah berbanding alveolus. Dia tak dengar lah Fatah, kuat sikit Fatah. Tekanan separa karbon dioksida lebih tinggi di dalam kapilari darah berbanding alveolus. Okey, seterusnya. Oleh itu, Sebab itu karbon dioksida meresap masuk ke dalam alveolus secara resapan ringkas. okey, bagus. Bagus Fatah. Tekanan separa karbon dioksida lebih tinggi ya, lebih tinggi, kemudian karbon dioksida meresap. Baik, apabila sampai ke sel badan, apa yang terjadi
apa yang terjadi kepada, kita lihat pula nombor 2 proses pertukaran gas antara kapilari darah dan sel-sel badan. Okey, apa yang terjadi semasa di sel badan? Ada dalam buku teks kamu tu. Buku surat 136. Okey ya? Harap dapat buat kita dua dengan baik insya-Allah. Okey, nombor 2. Ni satu lagi lah. Tak sebut ni. Marah tak sebut. Tak nama tadi. Ni. Amirul Aisyah. Turun jawab. Amirul Aisyah. Nombor 2. Soalan. Ya. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Apabila sampai ke sel badan, hemoglobin terurai dan membebas oksigen. Okey, bagus. Betul. Terima kasih. Ayat yang kedua. Irfan Najwan. Irfan Najwan. Ya. Ayat yang kedua, nombor 2. Tekanan separuh oksigen adalah Tekanan separuh oksigen di dalam kapilari darah adalah tinggi berbanding di dalam sel badan. Oleh itu, oksigen akan meresap masuk secara resapan ringkas. okey, bagus. Bagus Irfan Najwan. Jadi bila jawab soalan macam tu tulis ayat macam ni lah barulah dapat markah. Jangan ayat macam kamu buat karangan tak mana-mana. Ini baru dapat markah. Dia dapat 2 markah dah tu. Tekanan separuh oksigen dalam kapilari darah adalah tinggi. Itu dah 1 markah berbanding. Tengok ada bandingan, mesti ada bandingan berbanding. Ni kalau jawab soalan struktur kena ada. Soalan esei pun macam tu. Baru dapat markah. Kalau tulis lebih tinggi. Salah. Tak dapat lah sebab tinggi tu kita nak banding dengan siapa? Macam kamu lah. Katalah Irfan Najwan lebih tinggi mungkin berbanding dengan katalah Nafis Irfan kan. Tapi mungkin kamu lebih rendah kalau banding dengan orang lain. Sebab tu kena ada bandingan. Ayat yang ketiga. Sel badan menghasilkan protein sewaktu. Cikgu minta Izzuddin. Izzuddin tolong jawab. Ya, cikgu. Ayat yang ketiga. Sel badan menghasilkan karbon dioksida sewaktu Tak tahu, cikgu. apa? Tak tahu. Respirasi. Sewaktu respirasi apa? Respirasi? Respirasi sel. Bagus. Respirasi sel. Tu siapa yang jawab? Kamu jawab ke tu? Okey, ayat yang terakhir untuk nombor 2. Oleh itu tekanan separuh karbon dioksida dalam sel badan adalah apa? Ikmal Haikal. Ayat yang keempat itu. Dan seterusnya ada 2 tempat kosong. Tolong jawab dua-dua. Oleh itu, tekanan separuh karbon dioksida di dalam sel-sel badan adalah tinggi berbanding di dalam berbanding di dalam kapilari darah. Ini menyebabkan karbon dioksida meresap masuk ke dalam kapilari darah secara proses apa? Resapan? Ringkas. Ringkas. Ingat, resapan ada 2 resapan berbantu, resapan ringkas. Jadi kena tulis. Kena spesifikkan resapan ringkas. Okey, resapan ringkas. Okey, habis nombor 2. Nombor 3. Kamu dah buat dah nombor 3 ni? Kau belum sempat kan? Belum. Siapa masuk ni? Afiq Aiman. Datang di mana tau? Ya Allah. Ya Allah, Afiq Aiman. Cikgu nak live dah ni. Okey, yang baru join Afiq tolong tengok buku surat 99 buku nilam. Nanti yang lain tolong ajar Afiq Okey, nombor 3. Cepat buat.
Okey. Harap-harap okey lah kita dua lah. Okey, apa dia tadi dah? Cepat ya, cikgu nak ni sebab cikgu ada mesyuarat pula kejap lagi ni. Cikgu nak teruskan dengan nombor 3. Nombor 3. Apa yang belum? Ikmal Haikal. Tolong berikan jawapan untuk ayat yang pertama. Dalam aliran darah, oksigen meresap ke dalam sel darah merah dan bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Okey, bagus, betul. Bagus, alhamdulillah. Sambung lagi ke? Okey, seterusnya ayat yang kedua, karbon dioksida. Okey, cikgu nak minta Izmi. Izmi jawab Izmi. 3 tu, terus buat 3-3. 70% dah. 70% diangkut oleh plasma darah dalam bentuk ion bikarbonat. Okey, seterusnya yang kedua, 23% bergabung dengan hemoglobin dan membentuk karbaminohemoglobin. Okey, last sekali. 7% larut dalam plasma darah membentuk asid karbonik. Asid karbonik. Baik, kalau kamu tengok ya, dalam cara pengangkutan karbon dioksida ni sebenarnya dia ada beri formula kimia kan, ion bikarbonat, HCO3 negatif. Dalam biologi kalau boleh memang kena tulis ayat yang penuh. Jangan tulis membentuk HCO3 atas negatif. Tulis ion bikarbonat. Ya. Kecuali kalau soalan dia minta beri simbol. Ingat ya? Kamu jangan anggap ini kimia tau. Biologi dia lain sikit ya. Kamu jangan sebut dalam jawapan kamu 70% dia angkut plasma darah dalam bentuk HCO3. Walaupun memanglah itu bentuk ion bikarbonat. Tetapi kalau dalam skema jawapan dia tak, kemungkinan besar dia tak terima. Dia nak kamu tulis dalam perkataan. Kecuali kalau kadang-kadang lah dia minta persamaan kimia. Itu adalah biasalah, jarang-jarang sekali ya. Ibu ingatkan nanti kalau dalam periksa tulis ion bikarbonat. Harap kita dua insyaAllah boleh buat. Okey, sekarang kita buat last sekali. Tengok dalam pada muka surat buku teks kamu, muka surat 138. Isu kesihatan. Cikgu nak habiskan bab ni hari ni. Baik, dalam isu-isu kesihatan ni maksudnya penyakit-penyakit lah yang disebabkan oleh kegagalan sistem respirasi kita yang baik. Baik, kita lihat ya. Sebenarnya apa-apa pun yang paling kita kena jaga, malah sakit tu Allah nak bagi, tapi di antara penyebab utama berlakunya penyakit-penyakit ini adalah disebabkan oleh rokok ya, oleh vape. Yang tak tahulah aku ada di antara kamu, cikgu tak katalah kamu merokok, tapi harap-harap tak adalah di antara kamu sebab kita belajar biologi ni kita tahu kalau kita merokok, isap vape, kita buat benda yang dia ada yang Allah larang tu sebenarnya ada kesan kepada kesihatan kita. Ni tengok. Kamu tengok ni. Bronkiol normal dengan bronkiol orang yang pesakit asma. Pesakit asma memanglah ada juga yang asma ni dia tak merokok pun ada, betul. Tapi di antara sebab-sebab kenapa berlakunya penyakit-penyakit ini, bronkitis kronik, emfisema ni adalah disebabkan oleh rokok. Rokok adalah penyebab utama penyakit. Sebab dalam tu dia ada macam-macam kandungan yang berpitanya dan macam racun-racun yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit ini. Okey. Penyakit asma, ni tengok kenapa dia jadi kita rasa macam sesak nafas untuk penyakit asma. Sebab dinding bronkiol pesakit ni dia menjadi bengkak dan menebal. Jadi laluan tu sempit. Sebab tu kalau orang asma kan dia macam tercungak-cungak kan. Sebab itulah dia jadi macam semput gitu asma.
Okay, yang ni adalah bagi pesakit emfisema. Emfisema ni adalah alveolus hilang kekenyalan dan saiz bertambah. Jadi dinding alveolus akan rosak dan jumlah luas permukaan alveolus berkurang untuk pertukaran gas. Satu lagi adalah penyakit bronkitis kronik. Ni tengok ni ya. Ni dalam buku ni tunjuk. Bronkitis kronik ni apa yang terjadinya? Bronkiol menjadi radang, bengkak dan juga tersumbat, menyebabkan mengurangkan aliran udara dan menyukarkan pernafasan. Jadi biasanya kalau penyakit-penyakit berkaitan dengan pernafasan ni, dia akan simptom yang mudah nampak ialah dia sesak nafas ya. Sesak nafas. Okey, kamu lihat buku surat 100 buku Milam. Okey, cuba tuliskan apakah jawapan yang sesuai. Ada tak banyak ni, ada 1, 2, ada 6 je tempat kosong. Cuba buat dengan cepat. InsyaAllah kita boleh cuba habiskan 9.30. Lepas tu kamu jawab soalan modul untuk bab ni. Boleh jawab, cuba jawab. Lepas tu kita habis dah bab ni. InsyaAllah minggu depan kita akan tengoklah sama ada kita mulakan bab baru ataupun kita bincang sikit bab soalan-soalan ni keadaannya, keadaan jadual kita. Okey, semua buat buku surat 100. Tadi Azman. Okey, dapat dah ke? Dapat dah. Cikgu minta Azam tak ada buku sebab tu cikgu tak panggil dia. Azam dia entah ke mana entah. Kamu kat mana Azam? Kamu dekat Padang Polo Azam? Dekat Taman Hutan. Botan. Oh, Ecopark Ecopark. Dekat Taman Hutan. Dekat pun cikgu pandai pula kamu. Dekat Taman Hutan. Lama dah nak pergi Ecopark, tak pergi lagi. Sabar habis PKP dah. Tak ada habis PKP tapi tak pergi lagi. InsyaAllah lah Cata nak pergi. Okey. Cikgu saya dengan Azam cikgu. Siapa ni? Siapa yang dengan Azam ni? Kamu tak Azam. Cikgu saya dengan Azam. Zahid ke? Cikgu. Aduh, ni. Nanti kan balik buat tau, jangan Allah siapa pula Wazir baru nak masuk, Wazir cikgu nak habis dah Wazir. Aduh. Baik cikgu. Balik nanti saya buat cikgu. Wazir, yelah Zahid tu ya. Nanti Wazir yang baru masuk ni tadi, kamu tanya dengan kawan-kawan ya. Kita dah buat buku nilam daripada muka surat 98 sampai muka surat 100 dah Wazir. Okey, cikgu nak minta ni, tolong jawab. Naim tolong jawab soalan ni. Ayat yang atas tu sekatan pemanah kronik tu. Nak pusing kamera. COPD adalah sejenis penyakit yang menyerang apa? Menyerang paru. Okay, betul. Paru-paru, jangan paru. Paru-paru ya. Digunakan. Okey, lagi. Seterusnya. Dan terjadi apabila berlakunya bla 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 tu kronik dan apa? Kronik dengan Emfisema. Betul. Emfisema. Okey, emfisema. Betul dah. Emfisema. Okey, terusnya bronkitis kronik. Bronkitis kronik tu apa nak tulis kat situ? Cikgu minta bertuah keradangan bronkus yang menyebabkan apa? Batuk yang berterusan dan penghasilan mukus. Okey, seterusnya
emphysema. Emphysema apa nak tulis? Abilis hilang Kekenyalan. Kekenyalan. lembung. Ini Mengurangkan. luas permukaan untuk pertukaran gas berlaku. Okey, sampai di situ dulu. Siapa yang mau join tadi? Hilmi ya? Sekejap, cikgu ambil nama ya. Bazir. Wazif. Tadi Zahid pun ada ya? Zahid dia share. Zahid ada kan? Ada cikgu. Saya masuk Ada. awal. Zahid. Apa nama kamu tak ada? Kamu sekali share dengan Azam ya? Tak cikgu, saya masuk awal. Saya masuk dengan Azam sekali. Jadi masuk tu. Sekali. Okey. Zahid masuk Tak, lagi. maksudnya tak, nama kamu tak ada kat sini. Kenapa? Tak boleh nama cikgu tadi. Cikgu tak ambil ke? Ada. Cikgu tak pasal. Kita tak pasal. Cikgu punya problem kot. Ya lah, bukan cikgu punya problem lah. Tak, nama kamu tak ada sini saya. Saya tak ada nama cikgu. Zahid, ya. Azam, Zahid, Wazif, seorang lagi Hilmi ya? Dia baru masuk tu. Hilmi ya? Hilmi ya dia? Betul Hilmi? Nazirul. Benda gua ada. Azirul pun ada. Bila kau masuk sini? Hai, terus 19. Cikgu nak betul 16 orang semua? 19. 18 kot. 18? Siapa yang tak ada lagi? 19. 18. 18 tu. 6, 7, 8, 9, Tak nampak. Dia ada seorang dalam live tadi. Siapa tu? Zuna Arash. Siapa yang tak ada? Sekejap. Cikgu memang ada kehadiran Izmi, Naim, Izzuddin, Naufal, Mirza, Fatah, Zuna Arash, Irfan, Nafis Irfan, Irfan Najwan, Ikmal Haikal, Amir Traf, Azam, Zahir, Wazif, Hilmi, Nazirul. Lagi seorang? Zahid tu. Zahid. Zahid. Afiq. Zahid. Zahid dah. Afiq. Zahid Al-Hari. Dah cikgu dia dah Zahid. Baik, macam mana? Sebab cikgu tak boleh betul-betul habiskan. Tadi cikgu dah cakap dah, cikgu tak boleh betul-betul habiskan pukul 10 sebab cikgu ada mesyuarat. Jadi pukul 10. Lagi satu kan cikgu, yelah kan kadang-kadang ada masa yang cikgu kena buat benda lain kan. Ada nak selesaikan. Lagi pukul 10 cikgu ada mesyuarat. Jadi cikgu ada kejap sikit lah nak selesaikan beberapa hal. Bagi siapa yang baru masuk, yang ataupun yang tak join minggu lepas, kita dah bincangkan 48 unit 8 ni daripada buku surat 93, buku nilai 80 sampai lah buku surat 100. Jadi siapa yang tak ada tu pandai-pandai lah cari sendiri, baca je lah dalam buku tu dan tulang lengkapkan. Cikgu tak nak nanti kamu datang ke sekolah, kamu datang ke sekolah, lepas tu kamu relax je tak buat ni lah. Aiman okey ke? Hai Aiman, okey? Ada yang ayah kata kertas kita mungkin betul Kita ambil, ayah? kan ayah kata ke ada kata ke Saya ke dia. Kita tengok dalam buku ni. Buku tak ingat. sebab dalam buku tu dia tulis dua-dua. Nasi dua-dua kan? Dia ada salah satu tu. Tapi dua-dua. Soalan tadi dia bagi asas. Tapi dia salah satu tu. Dia ada salah satu tu. Sebab tapi memang dua-dua tu terlibat. Tapi salah satu tu yang menyebabkan. Satu. Ya. Buku kan. Jadinya sekarang ni cikgu nak kamu dah habis sampai muka surat 100. Lepas tu buat latihan sampai muka surat 103 tu ya. Okey, cuba buat sebelum balik sekolah ni. InsyaAllah. Dah balik nanti kita start bab 9 ya. Bab 9. Bab 9. Cikgu tak ulang dah yang lama-lama tu. Tak ulang. Pandai-pandai kamu cari sendiri ya. Mana ni? Okey, cikgu akhirkan dulu. Terima kasih kerana join kelas hari ni dan insyaAllah hari minggu depan kita jumpa. Ni lah hari ni last lah kita buat kelas online insyaAllah kalau tak ada apa-apa perubahan. Minta maaf untuk atas segala kekurangan. Cikgu ni bukan pandai sangat benda-benda macam ni tapi belajar je dah. Ya? Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, tolong siapkan
sampai habis bab 8 tu. Baik. Okey. InsyaAllah. Cikgu. Yay. Guys. Oh. Aku nak sembang dengan batu ni. Ini awal. Dia Martin. Ini betul ni. Oh, ya apa? Nice. Ini awal. Ya dia. Bukan nak kejut. Nafis lagi gila. Ini nak tahu mah? Bodoh Naim. Aku tahu. Ini nak tahu mah? Bye. Tanya untuk ketiga ni. Ini nak tahu mah? Perut lah gila. Kepok. Ayo. Kepok. Kesian Dodin. Minta maaf balik ni. Nampak tu. Zek. Cari rezeki sebentar untuk perut lagi, Syak.